Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan bahawasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala bagi seseorang daripada makhluknya, yakni tiada wajib bagi Allah Ta'ala nak melakukan sesuatu pada makhluk. Hama ada Allah Ta'ala nak beri rezeki pada makhluk ataupun nak buat apa-apa pada makhluk, tidak wajib bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah. Orang yang rajin bekerja tak semestinya dia kaya. Orang yang kerja kurang tak semestinya dia miskin. Orang yang rajin belajar tak semestinya dia alim. Jadi semuanya atas kuasa Allah Ta'ala. Tidak wajib bagi Allah nak memberi sesuatu kepada makhluk. Maka orang yang diberi pahala akan dia, maka dengan kurniaan dia. Maka Allah Ta'ala nak beri pahala dengan kurniaan Allah. Bukan mesti kena beri pahala tak. Wajib Allah Ta'ala beri pahala tak atas kurniaan Allah Ta'ala. Orang ni Allah Ta'ala nak beri pahala banyak. Orang ni Allah Ta'ala nak beri pahala sedikit. Orang ni Allah Ta'ala nak habiskan pahala dia. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita buat kebaikan, dapat pahala daripada kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Sebab tu ada orang atas muka dunia, dia buat amal ibadat, bila dia bangkit tak ada pahala. Ada orang yang buat atas muka dunia banyak ibadat, dia bangkit banyak pahala. Ada orang yang tak buat ibadat, dia bangkit banyak pahala. Ini atas pemberian Allah. Dan ada yang menceritakan bahawa apabila saja Allah Ta'ala beri balasan pada dia, dia bertanya balik pada Allah, saya dulu atas muka dunia saya tak buat pun macam ni tapi dapat pahala. Allah Ta'ala kata, kamu ada meniatkannya, tak buat tapi niat je nak buat, maka dapat pahala. Maka pahala inilah dengan kurniaan Allah. Maka pahala ni macam mana? Allahu alam. Ada ulama mengatakan pahala ini dijisimkan, seperti nampak seperti bukit gunung dan sebagainya. Ada ulama kata tidak dijisimkan tetapi ditimbang, dan bila berat saja amalan, maka dengan rahmat Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Maka bagi orang yang beriman, dia sangat kejar pahala, kerana pahala inilah yang menyelamatkan dia di negeri akhirat. Dengan ada pahala, dapat rahmat Allah Ta'ala. Maka sahabat-sahabat Nabi, dia kejar pahala macam dia kejar harta zaman kita. Gitu lebih kurang. Sebab tu siapa yang boleh cari pahala, dia kejar pahala, cari pahala macam dia cari harta. Itu bagus. Bagus. Maknanya dia sangat mementingkan kehidupan akhirat. Lepas tu sahabat Nabi, bila saja Nabi kata lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai syurga sehinggalah kamu menginfakkan harta yang kamu paling sayang. Maka sahabat Nabi cari harta yang paling dia sayang, dia infak kerana nak mencari kehidupan akhirat. Dan orang yang diseksa, maka dengan adilnya, dan Allah Ta'ala menyeksa orang-orang yang mendurhaka disebabkan keadilan Allah. Allah Ta'ala sekali-kali wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Allah Ta'ala sekali-kali tidak menzalimi hamba dia, tetapi hamba dia yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar, engkar kepada perintah Allah Ta'ala, maka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman pada Allah, kalau dalam hati ada iman, walau sikit pun ada iman. Sikit selagi mana? Walaupun seberat zarah, ada iman dalam hati dia, ada lagi kepercayaan terhadap Allah, dia akan dikeluarkan balik daripada neraka setelah dibakar, setelah diazabkan. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah Ta'ala Maha Adil. Maha Adil melakukan sesuatu dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahawasanya tuntutnya disuruh mengerjakan taat, dan Allah Ta'ala suruh kita melakukan ketaatan kepada dia. Sebagai orang yang beriman, kita kena kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dengar perintah Allah dan kami taat.
yakni kami melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas segala makhluk, yakni wajib atas orang-orang yang beriman, atas orang mukallaf. Semuanya wajib semayang. Tetapi kalau dia tidak beriman, dia semayang pun tidak dapat apa-apa. Maka dia mengikuti perintah Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintah, berat ke, mudah ke, senang ke, payah, kena taat. Allah Ta'ala tak uji kita macam Nabi-Nabi. Ingat Nabi yang diuji oleh Allah. Nabi apa yang diuji sembelih anak dia? Nabi Ibrahim AS. Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku telah melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu. Siapa? Nabi Ibrahim tengok dalam mimpi dia sembelih anak dia Nabi Ismail. Ini wahyu daripada Allah. Wahyu datang ni beberapa cara. Yang pertama, cara melalui kedatangan malaikat Jibril pada Nabi. Yang kedua, wahyu datang melalui suara yang Nabi dengar. Yang ketiga, wahyu datang melalui mimpi. Jadi di antaranya Nabi Ibrahim datang melalui mimpi bahawa dia diperintah sembelih anak. Kita tidak diperintah sembelih anak, kita diperintah sembelih lembu. Betul lah, sembelih lembu. Perintah sembelih lembu. Jadi Allah Ta'ala beri ringan dah. Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Tak kira lah sembelih anak, sembelih. Yang hebat Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah kepada kamu terhadap diri aku. Apa Allah Ta'ala perintah? Kalau Allah Ta'ala perintah sembelih saya, sembelih. If'al ma tu'mar, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku. Aku ni siapa? Nabi Ismail. Termasuk di kalangan orang yang sabar. Termasuk di kalangan orang yang sabar. Maknanya sabar. Sehingga kan Nabi Ismail mengarahkan ayah dia supaya ikat dia tangan dan kaki dan sembelih dia dengan menggunakan pisau yang tajam. Tujuan dia supaya dia tidak lari apabila menahan kesakitan dia sembelih. Ni nak beritahu taatnya kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi nak beritahu sebagai orang yang beriman kena taat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Ini tanda kita beriman. Maka diwajibkan atasnya yakni wajib mengerjakan taat seperti semayang 5 waktu dan sebagainya. Dan barang yang datang atas lidah yang mendatangkan syarak sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang didatangkan daripada Nabi, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan daripada Nabi, kamu ambil belaka. Dan apa-apa yang dilarang daripada Nabi, hendaklah kamu tinggalkan dia. Maka ambil daripada lidah yang mendatangkan syarak, yakni daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pekerjaan akhirat, yakni berkaitan dengan urusan akhirat, apa yang Nabi perintah kena buat, apa yang Nabi cerita kena percaya. Nabi cerita kita kena percaya. Kita orang yang beriman. Sebab tu awal-awal lagi ayat dia kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakni orang yang bertakwa adalah orang yang percaya perkara ghaib. Maka apa-apa yang Nabi datangkan mengenai ibadat, mengenai akhlak, mengenai akhirat, mengenai keimanan, maka wajib bagi kita beriman kepadanya dengan arti kata meyakini, mempercayai apa yang didatangkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi seperti puak-puak musyrikin Mekah yang mempermain-mainkan Nabi apabila Nabi menceritakan tentang Islam. Nabi cakap bab semayang, Nabi cakap tentang akhirat, mereka mempersenda-sendakan. Mempersenda-sendakan Nabi. Maka dia kata seperti syurga. Nabi menceritakan tentang syurga, ada nikmat yang begitu banyak di dalam syurga. Tajri min tahtihal anha. Dalam syurga tu ada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir ni dapat kita minum. Ada air dalam syurga, air warna putih. Ada air biasa yang cukup sedap. Ada air madu yang lebih sedap daripada air madu atas muka dunia. Dan ada air arak. Air arak lebih sedap daripada arak yang ada atas muka dunia. Jadi Allah Ta'ala sediakan nikmat yang begitu banyak.
Sebab tu ada seorang hamba Allah, dia masuk syurga orang yang last sekali, orang yang kemudian sekali. Maka bila dia masuk dalam syurga, Allah Ta'ala pun selahkan syurga untuk dia. Dia pun tengok Allah banyaknya nikmat, banyak nikmat. Maka Allah Ta'ala pun tanya, kamu sangka ni syurga siapa? Dia kata, ni bukan orang saya, orang ni hebat-hebat, tunjuk orang saya. Dia nak tunjuk. Allah Ta'ala kata, orang ni orang komang kali, orang ni kamu. Kamu kejut dia. Lepas tu Allah Ta'ala tunjuk lagi orang lain, Allah nikmat lagi. Sebab tu duduk dalam syurga nikmat senikmat-nikmat, duduk dalam neraka azab seazab-azabnya. Wal'iyadzubillahi min zalik. Satu kumpulan masuk syurga, satu kumpulan masuk neraka. Masuk syurga hak macam mana? Masuk syurga ni orang hak beramal, beriman dan beramal soleh. Beriman ramai boleh beriman, tapi satu lagi beramal dengan amalan yang soleh. Mana ramai ahli syurga dengan ahli neraka. Wa aktsaruhumul jahilun, kebanyakan mereka itu jahil. Wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan mereka itu fasik, buat dosa dan sebagainya. Mana-mana banyak orang masuk syurga yang masuk neraka. Mana banyak masuk neraka lebih ramai. Orang kafir masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selamanya. Orang beriman pula, yang ada orang beriman bagi pula, ada masuk neraka, ada masuk syurga. Yang masuk syurga ni sedikit saja. Siapa yang beramal soleh? Cuba beri contoh amal soleh. Di antaranya, mari kat hujan-hujan, mari amal soleh lah ni. Mana hujan-hujan ngarung air pun mari. Mananya ngatuk mata pun mari. Ni amal soleh. Mayam berjemaah amal soleh. Subuh-subuh warna-warna pun turun juga subuh. Ini semua amal soleh, termasuk dengan masuk korban amal soleh juga. Baik. Maka dia kata di sini seperti syurga. Maka Nabi pun cerita tentang syurga, tentang nikmat-nikmat syurga. Sehingga kan sahabat Nabi tak sabar-sabar nak masuk syurga. Satu hari ada seorang sahabat Nabi, dia suka main kuda. Sikit-sikit dia gosok kuda dia. Kuda sama dia panggil. Kuda, main kuda. Nabi pun kata, dia kata, kamu ni suka main kuda, dekat negeri akhirat ada kuda lagi. Lebih cantik daripada kuda macam ni. Kuda dekat negeri akhirat ada sayap. Kuda dekat negeri akhirat ada sayap. Kemudian sayap dia ni, kali dia apa ni? Dia kibas sayap dia. Dia panggil dia kibas. Dia kibas sayap dia, perjalanannya jauh, sayup mata memandang. Nikmat duduk dalam syurga ni ada tu. Sahabat Nabi pun suka lah. Mari orang lain pula awai kambing ada. Dia tanya. Nabi kata, pastikan kamu masuk syurga. Kamu masuk syurga. Lepas tu orang lain pula tanya lagi orang lain. Akhir kali Nabi kata, kamu masuk syurga, apa-apa yang kamu nak ada belaka. Pasti masuk syurga. Sebab Nabi potong lalu. Kalau Nabi tak potong, habis dia tanya. Arena ada, ayang ada, habis dia tanya. Nabi potong. Pastikan kamu masuk syurga, dan di dalam syurga itu semua ada. Sesuatu yang tidak terlintas dalam fikiran kita dan tidak pernah terlihat daripada mata kasar kita. Dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Itulah dia syurga. Baik, kita tengok. Dan Nabi cerita tentang syurga dan juga tentang neraka. Neraka yang ada azab yang amat pedih, yang dikenakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, dan termasuk orang kafir yang kufur kepada Allah Ta'ala. Maka neraka satu tempat yang sangat-sangat azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Apabila dibakar ahli-ahli neraka, bila ahli neraka dia bakar ahli neraka, orang tak semayang kena bakar, orang minum arak kena bakar, orang berzina kena bakar. Lagi benda apa? Banyak orang-orang berdosa kena bakar, kecuali dia bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah dan dia beramal dengan amalan yang soleh, dan taubat dia diterima oleh Allah. InsyaAllah orang yang macam ni dimasukkan ke dalam syurga. Maka neraka disediakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat, kezaliman dan sebagainya. Dan diceritakan tentang hasyar. Hasyar ni di padang mahsyar.
kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat perhimpunan raya. Semua berhimpun. Siapa berhimpun? Bermula daripada orang yang pernah hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada orang yang terakhir yang hidup ketika hari kiamat. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian akan dikumpulkan di suatu tempat, di suatu padang yang luas, dipanggil padang mahsyar. Semua manusia akan duduk di situ. Duduk di situ menunggu perkiraan Allah, perbicaraan Allah Ta'ala. Tunggu pula dalam keadaan bersesak-sesak. Kama bada'na awwala marrah, kami datangkan semula sebagaimana mereka datang dalam muka dunia. Mereka lahir gitu, gitulah mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian dalam keadaan sangat takut, masing-masing duk fikir amalan masing-masing. Atas muka dunia kita dah suruh dah anak semayang, atas muka dunia kita dah suruh dah isteri semayang, kita dah ajak dah suami buat amal ibadat, kita dah ajak dah anak beranak kita pergi dengar agama, suruh beramal dengan amalan agama. Tapi masing-masing dia tak ambil berat, tak ambil cara. Bila dekat negeri akhirat nanti, masing-masing nak minta tolong di antara satu sama lain. Tapi apa yang berlaku di padang mahsyar? Yauma yafiru mar'u min akhi. Hari tu orang lari belaka daripada orang lain. Asal minta tolong dengan suami kita. Suami kita tak akan tolong kita. Suami kita nak tolong, minta tolong dengan kita, kita tak ambil tolongnya dia. Anak-anak kita yang kita baik sama pada dia, kita sayang pada dia, kita tak tolong pun dia. Anak-anak kita pula kita nak minta tolong dengan dia, dia tak akan tolong kita. Masa tu orang lari daripada orang lain. Tak ada fikir dah benda-benda lain. Kita bawa diri kita, isteri kita bawa diri dia. Lepas tu orang lain pun bawa, anak-anak kita pun bawa, masing-masing ketika itu. Di mana? Di padang mahsyar. Dah ingat, di padang mahsyar ketika itu ada api yang menyala-nyala duduk depan mata kita. Ada pula matahari duduk atas kepala pula. Kemudian berasap-asap pula. Ada orang yang lemah dalam lautan peluh mereka masing-masing. Duduk dalam keadaan sangat takut. Kalau duduk takut sekejap tak apa, beribu-ribu tahun. Kurang-kurang pun 500 tahun paling kurang. Itu siapa? Itu sahabat Nabi yang dijamin syurga. Sahabat Nabi ada seorang, saya tak ingat dah. Nabi kata mu ni masuk syurga. Dia pun gembira. Tapi Nabi kata mu kena berdiri di padang mahsyar 500 tahun. Dah 1,000 satu hari negeri akhirat 1,000 tahun di dunia. Al-fasanati mimma ta'udun, 1,000 tahun yang kamu kira tu. 1,000 tahun dunia. Mana ada orang hidup 1,000 tahun? Bermakna kita hidup atas muka dunia tak sapa sehari akhirat. Sehari akhirat pun tak sapa. 1,000 tahun. Bayangkanlah 1,000 tahun dunia baru satu hari. Dah kalau kita berdiri 500 tahun pun dah agak nak lama dah. Kalau tengok atas amalan masing-masing, kalau buat maksiat banyak, boleh jadi 1 juta tahun akhirat. Lama yang sangat-sangat lama. Dan ketika itu sangat-sangat marah Allah Ta'ala kepada orang-orang yang ingkar. Marah Allah Ta'ala kepada orang yang Allah Ta'ala marah, seperti orang kafir, orang zalim, orang fasik, sehingga orang-orang beriman pun takut juga. Kadang-kadang dia marah, boleh marah orang salah, yang kita takut. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala marah sehingga kan Nabi Adam kata Allah Ta'ala hari ni sangat-sangat marah, yang tidak pernah marah sebelum pada ni macam ni. Jumpa dengan Nabi-Nabi lain pun macam tu, berdiri dekat padang mahsyar, kemudian matahari sejekar atas kepala ataupun 2 jekar atas kepala mengikut amalan masing-masing. Ada orang yang peluh sampai kat betih pun ada, sampai kat lutut ada, kat peha ada, kat pinggang ada. Hak tenggelam pun ada, mengikut amalan masing-masing ketika duduk di padang mahsyar. Orang pun tanya, dia kata tak kenal sungguh ke hak lari jadi lari ni? Kalau ikutkan dalam ayat Quran ada mengatakan unzuruna naktabis min nurikum, tunggulah kami nak ambil cahaya daripada kamu. Dan sedangkan kamu dulu duduk atas muka dunia kan, kamu kenal aku, maka dia pun suruh tunggu. Dia pun nak pergilah, nak tumpang cahaya orang-orang yang beriman. Tetapi bila dia nak pergi, tiba-tiba ada dinding yang menghalang dia. Jadi dekat padang mahsyar nanti ada orang yang dapat cahaya. Ada orang dapat cahaya. Cahaya ataupun ada orang dapat nikmat. Ada orang dapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bila kita buat amal ibadat banyak-banyak atas muka dunia, kita beramal, insya-Allah orang yang beramal dengan amalan yang soleh di atas muka dunia, dia akan dapat kebaikan di negeri akhirat. Orang yang meninggalkan amal ibadat, tambah mari dengar, tambah mari semayang, tambah baca Quran, tambah infak fi sabilillah, tambah buat kebajikan, hati nak buat maksiat sama, maka hari ni atas muka dunia dia gembira kerana dapat mengikut hawa nafsu, tetapi dekat negeri akhirat dia akan menangis, dia akan menjadi orang yang sangat-sangat rugi. Maka Allah Ta'ala cerita dah, Nabi cerita dah mengenai padang mahsyar. Perhimpunan raya di padang mahsyar, semua akan berkumpul belaka, masing-masing bawa amalan, kita bersaing di antara satu sama lain. Siapakah yang dapat rahmat, siapa yang dapat syafaat, siapa yang dapat minum air telaga Kausar, siapa yang masuk dalam syurga, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui. Maka oleh itu, duduk atas muka dunia, marilah belajar ilmu agama, beribadatlah pada Allah. Kita sudah tidak ada masa dah, kerana kita sudah banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang paling penting, kita nak kebahagiaan akhirat. Kita tak bahagia dunia pun tak apa, kalau Allah Ta'ala miskinkan harta, tetapi kita minta Allah Ta'ala kayakan pahala. Biar kita duduk bahagia dekat negeri akhirat. Ini semuanya telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai adanya hasyar dan juga nasyur. Nasyur ini kebangkitan manusia daripada kubur. Semua manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sehebat mana manusia pun dia akan mati. Walau macam mana kita nak lari daripada mati pun mati. Makanlah ubat banyak-banyak. Siapa masih mati juga. Idza jaa ahadakumul maut fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang kepada kamu kematian, sampai dia mati, maka Allah Ta'ala tidak mendahulukan dan Allah Ta'ala tidak mengakhirkan walau satu saat. Siapa masih mati, walaupun hari ni kadang-kadang kita tengok segar lagi dia, esok kita dengar tak ada dah dia. Semuanya ajal di tangan Allah Ta'ala. Apabila manusia itu mati, maka terputus amalan dia. Habis, dia tidak bawa lagi harta dia, dia tak bawa lagi anak-beranak dia, suami yang dia cinta, dia tak bawa dah. Dia akan duduk seorang diri dalam kubur. Duduk seorang diri dalam kubur, duduk dalam keadaan gelap. Kemudian disoal oleh malaikat munkar nakir, bertanya pula kita apa yang kita lakukan semasa hidup di atas muka dunia. Maka amat malanglah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga melalaikan dirinya daripada melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dunia hanya sekali saja. Tak ada orang mati hidup semula. Allah Ta'ala beri peluang. Sebagaimana muda sekali saja. Masa muda ni gagah kita buat amal ibadat. Masa muda ni nak buat amal ibadat, muda pun hanya sekali saja. Peluang kita sekali je masa ketika hidup. Ketika mati, tak ada dah. Maka kita akan bawa amalan. Manusia akan duduk dalam kubur. Apa masa dia? Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lain, orang-orang yang takut pada mati, kematian yang kamu lari-lari pasti akan berjumpa dengan kamu. Mati belaka, kita kaya pun mati, kita miskin lagi mati. Jadi mati belaka. Kita sihat pun mati, kita sakit lagi mati. Mati belaka. Siapa masa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka duduk dalam kubur sampai masa akan dibangkitkan oleh Allah. Manusia akan dibangkitkan. Manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi, kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang mula-mula dibangkitkan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian barulah sahabat-sahabat lain, kemudian sampailah kepada kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit tujuannya akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala bentang belaka amalan yang kita lakukan semasa hidup di atas muka dunia. Maka nasyun, kebangkitan
daripada kubur dan seksa kubur, dan ada juga seksa kubur bagi orang yang melakukan dosa diseksa oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang buat dosa akan diazabkan oleh Allah Ta'ala di alam barzah, di dalam kubur. Sebab itu kita digalakkan berdoa pada Allah, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung daripada azab kubur. Amalan yang menyebabkan seseorang itu terselamat daripada azab kubur ialah sentiasa membaca sebelum daripada tidur suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca sebelum daripada tidur, insya-Allah dia akan terselamat daripada azab kubur. Jadi adanya sesaan azab kubur. Azab kubur ni amat pedih. Diazab oleh Allah Ta'ala. Bila mati saja kena azab kubur. Kita rasa sakit macam ni. Bila kita kena besi panah ataupun besi panah, sakit lah. Tapi bila masuk dalam kubur, lebih pada tu lagi. Ditikam oleh malaikat. Lepas tu dipukul oleh malaikat dengan cemeti. Ingat, bagi wanita yang membuka aurat dia tidak pakai tutup, nanti sampai masa malaikat Allah Ta'ala atau malaikat, dia akan pukul orang-orang yang tak pakai tudung ni masuk 7 lapis bumi. Kemudian dia cokeh dengan kuku pula. Azab bagi orang yang melakukan kemungkaran terhadap Allah. Sebab tu kita dok larang sangat, dok tekan sangat. Bukan apa, kita sayang. Kerana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak beritahu, siapa bila mati saja kita akan disoal. Mula-mula yang disoal adalah mengenai ketuhanan. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ada mengatakan ditunjukkan segambaran lelaki. Kemudian ditanya, adakah kamu kenal lelaki ini? Maka siapa yang tidak beribadat pada Allah, dia kata, aku tidak kenal lelaki ini. Ada pun orang yang kenal mengatakan lelaki ini adalah Rasulullah. Maulah ditanya beberapa soalan-soalan. Persoalan yang berlaku di dalam kubur. Orang yang banyak baca Quran akan datang jadi pendinding bagi diri dia. Dia pun tanya, siapa kamu? Kata Quran, aku adalah Al-Quran. Ketika duduk atas ke dunia, mu jaga aku. Sekarang dalam alam barzah, aku jaga kamu. Orang yang semayang sunat banyak pun datang juga amalan dia. Orang yang buat ibadat datang juga amalan dia. Inilah yang menyelamatkan kita. Kita duduk di alam barzah lebih lama daripada duduk atas muka bumi. Atas muka bumi berapa tahun sangat? Ada orang 20 tahun, ada orang 30 tahun, ada orang 40 tahun. Tapi alam barzah, kita tengok orang lahir mati pada zaman Nabi Adam. Sampai sekarang tak bangkit-bangkit lagi. Kaum Ad mati yang beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dulu. Sampai sekarang tak bangkit lagi. Tidak dibangkitkan lagi oleh Allah. Jadi nak beritahu, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Dunia ni sementara. Kenapa kita perlu tertipu dengan kehidupan dunia? Dunia ni ibarat makanan yang sungguh indah, sungguh cantik, sungguh ranum, sungguh bau dia memang menarik hati, berasa nak makan. Tetapi kalau kita tengok orang yang mengadunkan kuih tadi, makanan tadi, dia letak sedikit racun, walau comel setara mana pun kita tak mau makan. Comel setara mana, kerana kita tahu dah benda tu ada racun, akan membinasakan kita. Maka tidak dapat duduk atas muka dunia ni, hendaklah melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dicerita tentang seksa kubur. Nabi cerita tentang seksa kubur. Ada satu hadis, Nabi berjalan dekat kubur, kemudian Nabi berhenti bersama dengan sahabat-sahabat. Bila bersama dengan sahabat, kemudian Nabi pun pergi dekat dua perkuburan. Nabi pergi dekat dua kubur. Kemudian Nabi mengatakan, ya yu'azzibani fi qabrihima. Dua orang kena azab dalam kubur dua-dua dia. Maknanya Nabi tahu kubur yang Nabi berhenti ni, ahli kubur tu kena azab. Ahli kubur ni kena azab. Bila ahli kubur ni kena azab, maka Nabi pun beritahu pada sahabat. Dan Nabi mendengar bahawa orang ni kena azab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Maka Nabi menyuruh sahabat Nabi mengambil pelepah tamar. Sahabat Nabi pun ambil pelepah tamar, dia patahkan
dia pacok dua kubur tadi, dan Nabi mengatakan semoga daun-daun ni pelepah taman yang bertasbih ni dapat turun rahmat kepada orang yang berada di dalam kubur ni. Semoga diringankan azab kedua-duanya selagi mana pelepah tamak ini tidak kering. Jadi akhir sekali sahabat Nabi pun tanya, "Ya Rasulullah, kenapa dia diazabkan?" Nabi mengatakan dia diazab kerana melakukan dosa besar, tapi dia rasa kecil. Dia rasa tak kisah buat, tapi benda tu dosa besar. Di antaranya yang pertama, dia tidak membersihkan daripada kencingnya, dan yang kedua, dia adalah namimah. Namimah ni suka bawa cerita-cerita palsu ataupun suka bawa fitnah di antara satu sama lain. Bawa cerita. Lepas tu bila dia buat cerita, orang pandang serong pada orang tu. Orang yang dia cerita tadi, bawa cerita ni. Ini di antara sebab-sebab yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah kita jangan tinggalkan anak dalam keadaan anak buat maksiat. Sebelum kita kejam mata, kita didiklah dia supaya anak kita termasuk di kalangan orang ahli ibadat. Sebab bila kita mati, dia dapat menolong kita. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bila mati je seseorang anak Adam, terputus amalan. Tak boleh dah nak mari dengar bab duduk dalam kubur dah. Putus dah amalan. Tak boleh dah nak semayang. Kalau dia mati dia semayang, orang tembak lari habis. Jadi nak beritahu, tak boleh dah nak semayang. Tak boleh dah nak buat apa-apa. Jadi dalam keadaan macam tu, hanya 3 perkara saja yang amalan tadi berterusan. Pahala pun sampai. Yang pertama, sedekah jariah, yang demo sedekah infak fi sabilillah tu, untuk harta-harta wakaf, itu akan berterusan kalaulah harta wakaf tadi digerakkan untuk jalan kebaikan. Dan yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau kita ada ilmu, kita sampaikan kepada orang lain beramal dengan ilmu yang kita sampai. Kita dah mati pun, maka berjalanlah lagi. Hari ni, siapa sekarang Al-Imam Ghazali, walaupun dia sudah mati, sudah wafat begitu lama, tapi kita masih lagi baca buku karangan dia, kitab karangan dia, kemudian ilmu-ilmu yang kita ambil daripada dia, maka dia pasti akan mendapat pahala. Sebagaimana janji Nabi, ilmu yang tidak putus-putus, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak yang soleh. Hari ni minta maaf, banyak anak-anak yang derhaka pada ibu bapa. Sedikit saja anak-anak yang soleh. Adalah seorang dua ibu bapa yang kita dengar, alhamdulillah ustaz, anak saya hafal Quran. Kemarin ada seorang dia kata anak saya umur dia baru 13 tahun, tapi nak dekat habis dah 30 juzuk. Berapa ada dalam 21 juzuk dah. Umur berapa? 13 tahun. Duk mengapa? Allah sejuk mata hati. Hak ni lebih berharga. Lebih berharga daripada bangunan 10 tekak. Kaya setara mana pun, ni lebih bahagia kalau kita dapat ada anak yang soleh. Anak yang soleh. Jadi nak beritahu, anak yang soleh menyelamatkan kita apabila dia berdoa kepada kedua ibu bapa walaupun ibu bapanya sudah pergi. Baik, dia kata, dan soal muka nakir, dan adanya persoalan muka nakir akan bertanya kepada kita, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Ma imamuka, apakah ikutan kamu? Ma dinuka, apakah agama kamu? Jadi akan tanya satu-satu. Kita tak akan boleh jawab. Kalau kita setakat ngapa saja. Malaikat tanya, ma rabbuka, Allahu rabbi. Ma nabiyuka, Muhammadin nabiyyi. Ma imamuka, Al-Quranu imami. Kena jakah kali lupa habis. Dah boleh. Yang boleh jawab bukan kita. Kita mati dah. Yang boleh jawab adalah amalan ibadat kita. Amal ibadat kita yang kita beramal atas muka dunia tu, kita semayang bermakna kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita ikut sunnah Nabi, kita baca Al-Quran. Ini semua akan menjadi jawapan kepada kita apabila kita mati dan disoal oleh muka dan nakir. Dan adanya titian siratan mustaqim. Akan ada titian siratan mustaqim. Semua manusia akan melalui titian siratan mustaqim. Titian siratan mustaqim ini nak beritahu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang.
Dan di bawah dia ni, dia duduk atas daripada neraka jahanam, dan di bawah dia ni ada api neraka jahanam. Dan api neraka jahanam ni menyala-nyala, marah-marah, macam kita dengar api gelegok, air gelegok, bunyi gitu, dalam keadaan seolah-olah nak menyambar orang-orang yang meniti di atas titian siratal mustaqim. Semua akan dapat lalu, semua akan pasti melalui titian siratal mustaqim. Dan bagaimana orang yang ditimbang tanpa hisap, orang yang dihisap, yang tidak dihisap, dia tidak dihisap, walaupun dia tidak dihisap, semua manusia pasti akan melalui titian siratal mustaqim. Jadi tidak dapat tidak kena lalu. Nak lalu macam mana? Halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Kemudian tepi-tepi dekat jambatan tadi dia ada besi tajam. Besi tajam ni macam jarum tajam tu, dia akan cocok orang hok lalu. Sekali dia jalan sikit, lepas tu dia cocok tembus, jatuh dalam api neraka. Jatuh dalam api neraka ni, nak kesapa api neraka tu, jatuh tu, tubuh dia dah hancur dah. Jadi semula, hancur jadi semula. Kau lama kau panas, kau sakit, sapat tergelang dalam api neraka. Ini orang yang melintasi titian siratal mustaqim. Orang yang melintasi titian siratal mustaqim ni, tengok amalan dia. Dan dia ada penghalang-penghalang, ada terdiri daripada besi-besi tajam seperti duri Sa'dan. Nabi kata, Nabi tanya pada sahabat, kamu kenal tak duri Sa'dan? Dia kata kenal. Gitulah habis kurang. Macam mana duri Sa'dan pun saya tak tahu, dalam hadis kata. Jadi duri Sa'dan mana duri tajam. Kita lalu dia akan cocok jatuh. Daripada besi api neraka. Macam mana besi, wallahu alam. Kemudian ada pencakup macam mata kain tadi. Sekarang ni kita tengok mata kain, dia akan cakup kita. Kenapa yang jadi besi, yang jadi mata kain tu? Kenapa yang menghalang kita beribadat atas muka dunia? Kenapa TV halang kita beribadah? TV tu jadi pencakup kira dekat negeri akhirat. Ingat sikit. Kenapa yang jadi penghalang kita nak buat amal ibadat? Harta benda, perniagaan. Perniagaan kita yang akan jadi pencakup ataupun akan jadi besi seperti duri Sa'dan. Inilah yang menghalang kita. Benda ni dah dulu menghalang kamu buat ibadat pada aku. Sekarang ni benda ni akan jadi penghalang kamu untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena ingat, tak ada benda yang menghalang kita buat amal ibadat kecuali atas diri kita sendiri saja. Dan tambah kok macam-macam alasan. Tapi dan kita nak, tak ada alasan dah. Jadi nak beritahu, tidak dapat tidak, kita pasti akan melaluinya. Dan perjalanannya kalau tak silap 500,000 tahun rasa perjalanan. Tu saya tak ingat lah, 500 tahun ataupun 500,000 tahun gitu. Perjalanannya meniti titian siratal mustaqim. Ada yang secepat kilat, seperti kilat sekelip mata siapa dino. Ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang seperti angin, ada yang dalam keadaan berlari, berjalan dan sebagainya, mengikut amalan masing-masing. Dan juga mizan, dan adanya timbangan amalan masing-masing. Mengikut amalan yang kita buat, mizan adalah timbang. Maka akan ditimbang amalan-amalan kita. Sama ada amalan baik banyakkah ataupun amalan maksiat buruk banyakkah. Kalau amalan baik banyak, alhamdulillah. Kalau lah amalan buruk tu banyak, na'udzubillah. Jadi kita minta kepada Allah biar kita ni terselamat daripada huru-hara di negeri akhirat. Tapi minta saja tak padang. Kenalah beramal dengan amalan soleh. Jadi bila kita beramal dengan amalan soleh, insya-Allah moga-moga Allah Taala makbulkan permintaan kita. Maka inilah asal, yakni agama yang dimasukkan oleh salaf yang solehin radhiyallahu anhum atas i'tiqadnya. Inilah dia asal agama ataupun asas bagi agama yang perlu kita tahu. Adanya kita tahu tentang akhirat, kita kena tahu tentang mengenal Nabi, tentang Rasul-Rasul, dan kita kena tahu tentang Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan kita kena tahu ilmu, mengenai ilmu fiqh, mengenai ilmu fardu ain yang kita nak buat ibadat dengan dia. Kita kena tahu mengenai itu. Dan juga akhirnya kita kena tahu mengenai hati, mengenai takabur, ujub dan sebagainya. Maka kita, inilah ilmu yang patut kita ada. Maka dia kata atas i'tiqadnya, atas pegangannya, dan berpegang dengan dia,
yakni wajib kita i'tiqadkan benarnya. Benar belaka kita kena i'tiqad apa yang Nabi cerita syurga benar. Innal jannata haqqun, sesungguhnya syurga itu benar. Wan nar haqqun, sesungguhnya neraka itu benar. Syurga benar, neraka benar. Orang-orang kafir mempersendakan Nabi. Mereka mengatakan waqalu lan tamassananna illa ayyaman ma'dudah. Kami tak akan masuk neraka. Kalaulah mu nak kata masuk neraka pun beberapa hari je kami masuk neraka. Dia kira-kira dia kata 7 hari je masuk neraka. Dia mempersenda-sendakan Nabi. Dia kata 7 hari tu dengan arti kata dia senda-sendakan Nabi. Dia biar masuk 7 hari je. Gitu ibarat. Waqalu lan tamassananna illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali 7 hari, kecuali beberapa hari. Beberapa hari tu dia mempermain-mainkan Nabi. Dah nak sungguh kami masuk, dah biar 7 hari je dia buat main-main ke Nabi. Qul attakhastum indallahi ahdan. Wahai Muhammad, mu jawab balik. Bila Allah Taala janji kepada dia nak masuk beberapa hari? Tanya pada mereka. Bila Allah Taala janji? Nabi berhujah kepada mereka. Mereka mempersenda-sendakan. Bila Nabi cerita adanya buah zakum, qarayil hamim. Bila makan ni seperti dia bila makan buah zakum ni, dia menghancurkan usus-usus. Rasa dia sangat pahit. Sangat-sangat pahit. Bila makan lekat dekat tekak, dan bila lekat dekat tekak rasa nak minum air, nak uji tu sebab azab sangat, maka diberi air dengan daripada timuh api neraka. Buah zakum, beri air timuh api neraka, dia pun minum, hancur habis. Bila hancur, buah zakum masuk dalam, hancur pula dalam ni. Hancur pula dalam ni. Bila Nabi cerita menakutkan begitu, dia kata, Muhammad, mu ni buat takut kau orang je. Ini orang-orang kafir. Mu ni buat takut korang saja. Cerita-cerita buat takut korang. Kita orang yang beriman, apa yang Nabi cerita mengenai Isra' Mi'raj, Nabi digambarkan apa yang ada dalam syurga macam ni, Nabi digambarkan apa yang ada dalam neraka, benar belaka. Kerana sifat Nabi adalah benar. Nabi cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang syurga, semuanya benar belaka. Maka wajib bagi kita orang yang beriman percaya dan mengatakan benar apa yang didatangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berpegang dengan perkataan mereka itu, maka ia jumlah daripada asal agama. Dan kita berpegang daripada mereka itu. Mereka itulah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita pegang dengan kata-kata mereka itu mengenai asal agama, yakni tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf wajib kita kena belajar. Ini mengenai fardu ain atas diri kita. Maka tidak dapat tidak, sebagai orang yang beriman, kita kena i'tiqadkan dalam hati apa-apa yang didatangkan oleh Nabi itu benar, apa-apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, baik syurga, baik neraka. Lepas tu sahabat Nabi bila cerita bab neraka, mereka masing-masing takut. Ada menangis, ada yang pingsan, ada di kalangan mereka yang mati bila dengar tentang neraka. Terlampau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba Allah, dia sangat-sangat takut pada Allah. Maka dia arahkan pada anak dia, bila aku mati nanti, mubakarlah aku, biar jadi abu. Kemudian bila jadi abu, membuanglah abu ni dekat laut. Maka bila mati saja, ayah anak dia pun buat. Ini bukan agama lain, agama Islam. Dia pun bakarlah. Ayah dia takut sangat, maka dia bakarlah. Maka abu-abu dia ni diletakkan, dileporkan dekat dalam laut. Maka Allah Ta'ala pun kumpulkan balik dia. Akhir sekali Allah Ta'ala tanya dia, kenapa kamu buat macam tu? Dia katakan, aku sangat-sangat takut padamu. Takut pada Allah. Allah Ta'ala kata, sabitmu takut ke aku masukkan kamu dalam syurga. Ni sabit takut pada Allah. Jadi kita ni kena ingat, kita ni ada dua je jalan. Wa hadainahun najdain. Allah Ta'ala tunjuk kita dua jalan ni. Sama ada jalan kebaikan ataupun jalan kejahatan. Kita boleh pilih dua jalan. Nak pilih jalan kejahatan, boleh pilih atas ke dunia. Tapi ingat, dekat akhirat lagi ada balasan. Kalau rasa tahan api neraka, tak apa. Kalau rasa tak tahan, buat amal ibadat pada Allah. Dan satu lagi, jalan kebaikan. Jalan kebaikan ni untuk kita melaluinya. Maka dia kata, kita berpegang dengan perkataan mereka itu, bahawa ia daripada jumlah asal agama. Dan telah jatuh atasnya ijma' ulama'. Ijma' ulama' dahulu.
daripada nyata bid'ah dan zahir ahwa, dan telah mengatakan bahawa ijma' ulama' telah memutuskan inilah ilmu yang sebenar yang patut kita tahu mengenai akidah, mengenai keimanan, mengenai amalan dan mengenai akhlak. Wajib kita mempercayainya dan belajar mengambil ilmu daripadanya, daripada nyata bid'ah. Kerana ilmu-ilmu ini dari sabit ni ulama-ulama menyatakan perkara-perkara yang bid'ah. Dengan ilmu ni kita dapat tahu inilah amalan yang sebenar daripada Nabi. Lain pada ni boleh membawa kepada bid'ah. Dan zahir ahwa ni zahir mengikut hawa nafsu, yakni dikata-kata ahli bid'ah dengan hawa nafsu dan mengikut hawa nafsu mereka itu, maka kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada mengada-ngadakan pada agama yang tiada pada zaman Nabi dan sahabatnya, dan mengikut hawa ni nafsu lah, dengan tiada dalil. Semua ilmu-ilmu yang didatangkan ini ada dalil. Ada dalil Quran, ada dalil hadis. Ada pun ada syurga, ada neraka. Semua ada dalil. Dalam Quran ada dalil, dalam hadis ada dalil. Jangan jadi macam ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Seperti golongan-golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan macam-macam lagi. Itu dia panggil golongan-golongan bid'ah. Itu zaman dulu. Zaman ni golongan nasionalisme, kapitalisme, lagi benda apa lagi? Sosialisme, lagi benda apa? Hedonisme. Itu ia belaka. Itu bid'ah belaka tu. Hedonisme ni ni mementingkan hiburan. Ataupun liberalisme, bebas, hidup bebas dan macam-macam. Ini semua perkara-perkara bid'ah. Adapun ilmu-ilmu ini telah dinyatakan oleh ulama dahulu. Inilah yang sebenar yang perlu kita ada, yakni mengenai ibadat, mengenai semayang, mengenai haji dan sebagainya, dan juga ilmu mengenai akidah, kepercayaan kita kepada Allah, kepada Rasul dan hari-hari akhirat. Semuanya ada dalil. Adapun yang lain itu, yang bid'ah itu tidak ada dalil daripadanya. Kita berlindung daripada Allah membuat sesuatu perkara daripada agama yang tidak ada nas daripada Nabi. Man ahdasa min amrina haza, siapa yang reka-reka perkara ni, perkara agama, laisa minhu, dan tidak daripada aku, tidak daripada Nabi, fahuwa raddun, ditolak. Siapa yang reka-reka amalan daripada satu-satu amalan yang tidak ada daripada Nabi, maka ianya ditolak. Kemudian kamu telik akan perjalanan hati. Tengoklah perjalanan hati. Fiqh dulu kita bicara dah perkara yang wajib atas kita, fardu ain. Contohnya kita semayang, maka wajib kita tahu bab semayang. Contohnya kita puasa, maka wajib kita tahu bab puasa. Kemudian bab akhirat kita kena tahu, kita kena yakin, kita kena tahu mengenai adanya pada masa hari akhirat dan sebagainya. Ini mengenai tauhid. Satu lagi dia kata, kamu tengok akan perjalanan hati. Perjalanan itu amalan. Kena tengok kepada amalan hati. Amalan hati ni adalah ilmu tasawuf. Bahaskan mengenai tasawuf, dan yang mewajibkan akan dia, dan wajib belajar juga bab hati. Hati ni jangan main. Hati ni. Hati ni dia panggil qalbun bahasa Arab. Qalbu maknanya qalaba, boleh balik-balik. Dia kena, walaupun kita tengok luar tu nampak boleh comel, tapi dalam tu buruk. Maka kita kena beki kat dalam. Sebab tu kata Syekh Abu Hasan Syazili mengatakan, siapa yang tidak belajar ilmu tasawuf, apabila dia beramal di atas amalan yang tertolak. Dah nak beramal mana? Dia buat dalam keadaan riak dah kabur, dia tak bersih-bersih dalam. Dan apabila dia mati melakukan dosa besar dalam keadaan dia tidak ketahui. Kata Syekh Abu Hasan Syazili, siapa tak belajar ilmu tasawuf, kalau dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar yang mana dia tidak mengetahui yang dia telah melakukan dosa besar. Maka tidak wajib kita mempelajari ilmu mengenai hati. Dan yang ditegahnya, dan yang mewajibkan akan dia, maknanya perkara yang wajib yang Allah Ta'ala perintah wajib buat, dan yang ditegahkannya, yang ini perkara yang dilarang oleh Allah, yang lagi akan datang dalam kitab ini. Kitab ini kitab benda? Kita tak tahu dah kitab benda. Minhajul Abidin lah kitab ni. Jadi tak kabur lagi. Kali baru dia kata, nanti kata pengarang kitab kita ni, mungkin kena belajar fiqh belajar doang. Yang itu buat kelas dah.
Maknanya tu bagian kelas yang kita buat hari Isnin tu untuk padu hari nak lepas yang ni. Bagi kita nak masuk nak masuk tasawuf. Nak masuk mengenai tasawuf, maka dia kata akan datang dalam kitab ini, yakni kitab Minhajul Abidin, supaya hasil bagi mu amal. Bila mu tahu perjalanan cara-cara nak beramal, kitab Minhajul Abidin dia tunjuk jalan-jalan nak beramal, akhir sekali berhasillah kamu amalan kamu tadi. Kemudian mengetahui pula jumlah barang yang berkendak kepada memakaikan dia. Maksud memakaikan dia, beramal dengan dia. Kamu pun kena belajar dah tahu dah. Kemudian ni selepas tahu dah daripada jumlah barang yang jumlah tu perkara-perkara barang yang berkendak kepada beramal dengan dia. Lepas kita tahu dah nak beramal, nak semayang kena tahu benda apa? Nak semayang kena tahu bak air. Kena nak ambil air semayang kena tahu. Kang ambil air semayang dengan air mustakmal. Sah tak? Tak sah. Air mutan najis ambil air semayang tidak sah. Jadi kita kena tahu bak air. Itu fardu ain. Lepas daripada tu kena tahu pula mengenai berwuduk. Lain daripada berwuduk, tahu juga dengan tayamum. Kadang-kadang kita tak boleh ambil air semayang, kita kena bertayamum. Kemudian pula kita pun nak masuk semayang, kena tahu hukum semayang. Tu hak zahir. Habis dah tahu hak zahir, kita nak belajar pula hak batin pula, hak dalaman. Sedangkan Al-Imam Ghazali sendiri yang karang kita ni, masa dia semayang satu ketika tu, adik dia mufaraqah. Semayang, dalil semayang ikut abang, batal abang. Ada abang ni, Imam Ghazali ni tok guru fiqh. Dia ni alim fiqh. Jadi imam besar dah. Orang belajar fiqh kata rawa dia. Anak murid ramai bab fiqh. Tapi semayang dah khusyuk lagi. Imam Ghazali nak karang kita ni. Sebab tu dia dapat khusyuk, dia karang kita ni. Ini cara yang dia lalu. Siapa yang boleh lalu kau ni insya-Allah? Siapa dia pada jalan Allah Ta'ala? Maka bila dia semayang tu, adik dia mufaraqah. Semayang adik dia mufaraqah. Dia ngadu pada mak dia. Dia kata adik mufaraqah sama. Rupa-rupanya bila tanya adik dia kata aku nampak darah di tubuhmu. Apa pula nampak darah? Dia pun teringat ketika dia baca yas'alunaka 'anil mahid. Orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Kul huwa azam fa'tazilun nisa. Ia adalah satu yang kotor, darah yang kotor, maka hendaklah kamu tinggalkan. Imam Syafi'i duk bahas dalam kepala. Masa tu dia baca tengah mayang. Darah ni istihadhah. Ni haid lagi. Ni nifas. Ni dia panggil mumayyizah mutahayyirah. Dia duk bahas tu. Mulut baca Fatihah. Duk bahas. Jadi ahli fiqh. Dia ahli fiqh. Jadi dia duk bahas dalam hati. Anak dia kasyaf, adik dia kasyaf. Adik dia tengok di tubuh dia ada darah, batal semayang, mufaraqah. Dia pergi belajar dengan tok guru dia. Dia pun tanya anak murid adik dia, mu belajar dari mana tok guru mu yang boleh setara macam tu? Adik dia kata gini, mu pergi belajar dengan orang ni. Maka dia pergi belajar dengan orang ni. Dia pun pergi belajar. Banyak kisah Imam Syafi'i belajar. Satu ketika Imam Syafi'i belajar, tok guru dia tak ajar pun dia, suruh jaga kandang kuda. Basuh kandang kuda. Bila basuh kandang kuda, dia pun mari dalam hati, koma aku orang hebat gini suruh basuh kandang kuda. Tok guru dia panggil lalu. Tu tujuan aku suruh basuh. Nak hilang hak dalam hati mu rasa sombong. Baru tok guru dia ajar tasawuf. Baru tok guru dia ajar. Mu mula tak ajar, basuh kandang kuda, basuh kandang kuda. Biar aku nak belajar ilmu, basuh dulu. Lama-lama dia mari tak tahan ke. Akhir kali dia pun tak dalam hati dia. Suruh basuh kandang kuda. Aku ni bukan orang komang. Suruh basuh kandang kuda. Tok guru dia pun bersihkan hati. Ada je pergi belajar dengan satu orang tok guru. Tok guru dia uji dia. Tengah-tengah dia baca. Tok guru tengah ngajar anak murid dia. Tiba-tiba Imam Ghazali pun masuk. Imam Ghazali masuk. Tok guru kata wallahu a'lam. Baru masuk. Tok guru tembak lagi. Dia kata dia mari lewat. Dia mari lewat. Anak murid kata mana berhenti awak? Biasa 10.30. Kau 10 berhenti dah. Asalkan tu Imam Ghazali pun mari. Mari baru baca sikit. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam subhanaka la ilma lana. Qala musani. Ada pun Imam Syafi'i pun siapa? Wallahu a'lam. Rupanya orang pun kata, mana tak guru berhenti? Tengok-tengok ada seorang. Lepas tu dia pun kata, tak apa, esok mari pulak. Mari awal kali.
Tok Guru pun bawa kitab. Nak duduk tengok dia ada. Tak apalah. Hari ni kita tak baca kitab. Esok pula. Esok pula. Lebih pula. Pelik Imam Ghazali. Apa? Orang kata masa mari lah. Tok Guru tak ajar pun. Tapi dia sabar. Dia mari sama. Akhir sekali Tok Guru ajar kat dia. Saja nak tengok dia je. Nak tengok dia. Jadi nak beritahu. Hati ni penting. Akhir sekali Imam Ghazali pun karanglah kitab yang membicarakan mengenai hati. Bukan kitab ni saja, banyak kitab. Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan di antaranya Ihya Ulumuddin. Ni kitab-kitab yang membahaskan tentang tasawuf. Maka dia kata di sini seperti mengambil air semayang. Maka seperti ambil air semayang, kena tahu dulu ambil air semayang. Macam mana kita belajar tasawuf? Ambil air semayang tak betul, tak boleh ikut. Kena belajar, nak belajar maka kena tahu bab-bab ambil air semayang, ruku-ruku air semayang kan, rata kat mana perlu rata. Dan juga puasa, mengenai puasa kena tahu mengenai puasa, dan juga sembahyang kena tahu dalam bab-bab semayang. Semayang pun kena tahu, ruku semayang kena tahu, perkara yang batal semayang pun tahu. Dan juga umpamanya, dan tak kira lah ibadat-ibadat yang lain. Kita kena tahu. Bila dah tahu dah, maka apabila engkau kerjakan yang demikian itu, maka bahawasanya telah engkau menunaikan yang fardu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lepas bagi yang fardu hak zahir. Hak zahir lepas dah ni. Hak zahir tu kena lepas dulu. Lepas hak zahir, semayang comel dah, puasa pun comel dah, ibadat-ibadat lain pun comel dah. Comel zahir belum tentu. Kita pergi kedai tengok warna naka, molek warna naka. Belah tengok buruk saja dalam. Buruk saja dalam. Ada kat gitu. Jadi, hak zahir tak semestinya, tapi goleknya zahir mencerminkan batin lah. Zahir tu biar comel. Bila comel zahir, dalam pula kita kena jaga. Jaga pula dalam. Maka dia kata, atasmu barang yang dituntut pada bab ilmu. Sekarang ni kamu dah tunaikan hak wajib atas kamu dalam bab ilmu. Sekarang ni tolong kita fikir, ibadat apa yang kita buat hari ni? Semayang. Lepas ke semayang dalam bab ilmu? Kita tahu tak ilmu tentang semayang? Hak asas-asas semayang. Perkara batal semayang tahu tak? Perkara wajib semayang tahu tak? Rukun semayang tahu tak? Tu je. Hak tu kena tahu. Ada pun perbahasan panjang-panjang tu kita tak wajib lah tu. Tu kena tahu. Dalam bab puasa, maka ibadat kita hendaklah berdasarkan ilmu. Ibadat tanpa ilmu tertolak. Kena ada ilmu. Dan sesungguhnya jadilah engkau daripada ulama. Jadilah kamu orang alim kalau kamu beribadat berdasarkan ilmu. Alim, ulama ni, alim ni apa? Alim bukan banyak baca kitab. Ni banyak ustaz ni baca kitab, alim dah alim. Ikut pandangan orang ramai alim lah. Saya ingat Tuan Guru Haji Mukmin, dia orang petani. Dia pernah sebut pada saya, dia kata ingat, dia kata kamu nanti kena faham, alim ini bukan berdasarkan ilmu, alim ini berdasarkan amal. Alim berdasarkan ilmu pandangan manusia, pandangan makhluk. Alim berdasarkan amal pandangan Allah. Mu nak ikut alim pandangan makhluk ke alim pandangan Allah? Pandangan makhluk kita pergi rumah, banyak kitab. Alim dia ni kitab banyak. Kitab banyak payah benda. Ada PT 10,000 beli kitab. Dak baca dah bagus. Buat biasa. Maka alim ni berdasarkan kepada amal. Kalau kita ada ilmu, kita beramal sikit-sikit ilmu tu, maka alimlah kita. Alimlah kita. Dan kalau kita banyak amal, ulama lah kita. Maknanya daripada ulama umat Muhammad alaihi salam yang mahir di dalam ilmu. Jika engkau beramal dengan ilmu engkau, dengan syarat kamu beramal lah dengan ilmu. Ini kalau kita beramal dengan ilmu. Jadi kita, kalau orang mengajar, dia tak beramal. Orang dengar beramal. Orang dengar lebih baik pada orang mengajar. Kan kita cerita dah dulu kan, ada seorang tu yang kerja dia bawa orang pergi, bawa perahu atau orang pergi belajar. Kemudian bila orang pergi belajar, dia simpan perahu dia duduk bawah rumah. Dia dengar saja, dia dengar bawah rumah. Dulu orang mengajar tinggi balasah, dan ni tak boleh. Kena duduk benang tanah pula. Dia tinggi lah, balasah, panggil balasah. Dia duduk bawah rumah. Lepas tu Tok Guru kata dia pun ingat-ingat, dia catat-catat ingat.
Lepas tu bila tok guru nak habis je tempat-tempat tembok, dia pun tunggu dekat perahu tadi. Dia tunggu buat perahu, anak murid hok belajar tadi naik perahu. Ada air belajar kok. Lepas tu siapa dinu. Gitulah ulang dia. Tiap hari dia belajar. Tapi beza ni hok tukang perahu ni, hok bawa perahu ni, dia balik dia amal, dia balik dia amal. Hok ni hok belajar semua pergi mari ni. Pas esok kereta, dak amal dah bagus. Contoh je ni. Ini yang paling penting beramal. Beramal yang paling penting. Jadi hok naik perahu ni, dia tak beramal. Tukang dengar. Duduk bawah rumah tu beramal. Satu hari nak ajaklah tok guru jalan kali. Tok guru dak wahi jalan, dia tok guru wahi jalan. Jadi tok guru ajak pergi jalan sekali. Dah jalan naik perahu. Bila naik perahu, tah macam mana boleh jadi hujan bulan 12 saya tengok. Hujan bulan 11 gitu lah. Hujan lepas tu jadi sungai dia jadi jadi apa ni? Berambak sekali. Bila berambak sekali, lekuklah perahu tadi. Bila lekuk, hak bawa perahu tadi boleh jalan atas air tak bagus. Tok guru gitu bomok. Tok guru bomok tak bagus. Orang panggil bomok. Campur minum air tak. Gitu selamat kau tok guru. Gitu berlari atas air. Berlari atas air. Lepas tu selamatkan orang lain. Pelik orang ni tak belajar tapi boleh jalan atas air. Guru pun tanya apakah amalan kamu, dia pun cerita hamba duk dengar daripada tok guru, hamba balik beramal. Tok guru kata mu ni sedikit ilmu tapi banyak amal, aku ni banyak ilmu tapi kurang amal. Biasa kita orang cakap gitu. Sedikit ilmu banyak ilmu, beramal kurang tak bagus. Hak tu kau dengar ni bagus ni. Biasanya balik beramal. Baik kita tengok. Dan engkau berhadap atas meramaikan tempat kembali engkau. Tempat kembali kita mendapat akhirat. Maknanya kita telah mendapat ni, dia kata telah engkau meramaikan tempat kembali engkau, yakni akhirat. Yakni dengan arti kata kamu buat kebajikan ni, kamu ini termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat tempat di sisi Allah. Jadi bila kita ada, kita masuk seorang. Kita termasuk, kita banyak hadir majlis ilmu jadi orang soleh, kita termasuk di kalangan orang-orang ahli akhirat. Siapa? Golongan siddiqin, anbiya, siddiqin, syuhada, solehin tu. Jadi kita masuk di kalangan mereka. Kalau kita beramal ilmu, maka kita termasuk di kalangan mereka. Menambahkan lagi. Dan dia kata, dan adalah engkau hamba Allah yang alim, lagi amil. Amil ni beramal lah. Kamu ni hamba Allah yang alim, lagi amal, lagi beramal atas pelihat mata hati, tiada jahil dan tiada taklid. Kamu beramal, beramal dengan arti kata beramal dengan ilmu yang kamu dapat, atas pelihat mata hati, tiada jahil, maknanya beramal berdasarkan makrifatullah ataupun berdasarkan kepada ilmu yang hati ni cerah, bercahaya dengan ilmu yang kita ada. Dan tiada jahil, beramal bukan tak ada ilmu, bahagia saja beramal. Orang semayang, orang belajar tapi tak ada benda, tambah gitu. Kita beramal berdasarkan kepada ilmu, dan kamu tidak termasuk di kalangan orang yang jahil dan tidak taklid. Taklid ni ikut orang, yakni mengikut orang, babi buta ikut, tak tahu color ikut, kita tambah gitu. Mengikut orang dan tiada lalai. Tiada lalai, maka bagimu kemuliaan. Dan kamu tidak termasuk orang yang lalai. Kamu tidak lalai, kamu tidak taklid, kamu tidak jahil. Kalau kamu ada ilmu, kamu beramal. Kalau kita belajar, kenapa kita tidak mengambil air semayang dengan air tebu? Ya, tu mana saya tahu orang tak rajin buat pun gitu. Jadi tak? Boleh jadi. Kita kalau kita belajar, kita boleh kata kerana ia bukan air mutlak. Kerana air mutlak ini air yang boleh menyucikan yang lain. Boleh ambil wudu, boleh ambil wudu, boleh mandi janabah, dan juga boleh menghilangkan najis. Maka kita jawab berdasarkan ilmu. Yang seorang lagi, mana aku tahu sebab tak ada orang buat gitu. Itu tidak berdasarkan ilmu. Jadi bila kamu belajar, di situ kamu buat amal, buat berdasarkan kepada ilmu. Tak jumpa sama baru.
maka bagimu kemuliaan yang amat besar. Maka mulia kamu beramal berdasarkan kepada ilmu dan kelakuan yang jasim, yang jasim apa? Yang elok. Kelakuan yang baik. Dan bagi amal engkau harga yang banyak pahala, dan amalan kamu banyak pahala yang berkekalan. Kerana kita beramal dengan ada ilmu ni, pahala lebih. Bila kita beramal berdasarkan kepada ilmu, dan yang berkekalan, yang mana pahala ini kekal sampai ke hari akhirat. Dan sebenarnya engkau telah putuskan aqabah ini, maka kamu selamatlah halangan yang pertama, halangan ilmu. Yang kita tak sapa pada Allah sebab apa? Sebab ilmu. Orang tak sapa pada Allah sebab tidak ada ilmu. Ibadat tak ada ilmu. Maka halangan pertama kita nak sapa pada Allah, kita kena lalu halangan pertama, halangan ilmu. Halangan ilmu ni, yang arti kata kita kena tahu ilmu yang fardu ain bagi kita, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu akhlak. Maka dalam kitab ni membahaskan tentang ilmu akhlak, ilmu fiqh. Kita kena belajar ilmu fiqh dalam kitab fiqh yang panjang-panjang, ataupun kita kena ambil dengan guru kita. Dan ilmu tauhid, ilmu akidah dibahas dalam kitab ilmu akidah. Ya, kemudian dia kata ada ilmu, kita pun beramal lah. Bila amalan kita berdasar pada ilmu, lepas halangan pertama ilmu, tak lepas lagi halangan yang lain. Itu baru halangan yang pertama. Maka dia kata, dan engkau belakang akan dia, dan engkau tunaikan haknya dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala tempat minta bahawa ditolong akan kita dengan baik taufik dan dengan dimudahkan akan dia, bahawasanya ia arhamur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak kita kena belajar ilmu ni. Kita belajar ilmu ni, kita tunaikan hak Allah Ta'ala, dan kita kena memohon kepada Allah Ta'ala. Nabi sendiri pun minta, Rabbi zidni ilman, ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah kepada aku ilmu. Ilmu yang kita dapat tak ada tujuan lain, tujuan nak beramal. Bila kita dapat ilmu, kita pun beramal supaya ibadat kita comel. Maka bila ibadat kita comel, bersih, ibadat kita comel, bersih, maka ibadat kita akan diterima oleh Allah. Tapi ini baru halangan yang pertama. Halangan yang pertama ilmu. Hanya timbul persoalan kita, adakah kita lepas halangan yang pertama? Kerana ramai manusia yang buat ibadat tidak berdasarkan ilmu. Maka tidak kita kena belajar ilmu. Biar satu hari tu kita kena masuk ilmu. Sama ada ilmu tu ilmu tauhid, sama ada ilmu tu ilmu fiqh, ataupun ilmu tu ilmu tasawuf. Kerana dengan ilmu lah menyebabkan kita selamat, menyebabkan kita bahagia. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Siapa nak ilmu, siapa nak bahagia kena ada ilmu. Dan bahagia di dunia. Siapa nak bahagia akhirat kena ada ilmu. Dan siapa nak bahagia di dunia akhirat pun kena ada ilmu. Tidak kita belajar ilmu. Ilmu yang paling penting, ilmu yang dekatkan kita di negeri akhirat dengan Allah Ta'ala, yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Sambung akan datang aqabah yang kedua, aqabah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa dzukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.